Jadi Allah yang bersifat maha suci itu allazi asra, yang telah memperjalankan. Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Bila disebut Allah perjalankan Nabi, anda rasa ada keanehan tak di sini? Rasa kepelikan tak di sini? Tak pelik. Ingat, poin besar, peristiwa Isra dan Mi'raj bukan dengan kehendak Nabi, bukan dengan keinginan Nabi, bukan dengan kodrat Nabi, bukan dengan kemampuan Nabi, bukan dengan daya upaya Nabi, tapi Rasulullah diperjalankan. Siapa yang buat berjalan Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui perantaraan malaikat yang mulia Jibril alaihi salam. Bila sebut zat yang memperjalankan Nabi itu Allah, Tuhan yang bersifat maha segala maha. Kalau Allah yang memperjalankan Nabi, ada rasa pelik tak? Tak pelik langsung. Bahkan lebih dari Isra pun, kalau Allah yang memperjalankan, tak pelik. Bahkan lebih daripada Mi'raj pun, kalau Allah yang memperjalankan Nabi pun tak pelik. Sebab siapa yang memperjalankan? Allah. Bukan kodrat Nabi, kemampuan Nabi, keinginan dan kehendak Nabi. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak? Biasanya guru-guru pondok atau guru-guru lama kita yang bersifat atau beraliran fundamental, tradisional, klasikal, dia buat satu kisah analogi, kiasan, nak bagi murid-murid faham peristiwa ni. Dulu di satu tempat ada satu kolam. Ada satu kolam. Dalam kolam ni dipenuhi beratus-ratus ekor ikan. Kita ambil ikan kecil-kecil, hak senang faham. Ikan laga ke, ikan gapi ke, ikutlah. Jadi dia ada tuan, dia ada pemilik. Jadi satu ketika tuan pada kolam ikan ni, dia pi tengok kolam dia. Lama dia tenung. Dia nak pilih ikan mana ni aku nak bawa berjalan ni. Lalu dia tengok satu ikan, dia tertarik dengan satu ikan. Dia pun ambil botol. Dia buka botol, dia ambil penyauk, dia ambil seekor saja ikan, letak dalam botol, tutup, buat lubang nak bagi saluran pernafasan dah. Dia bawa botol ni sekali dengan dia. Dalam ni ada apa? Seekor ikan dari ratusan ikan yang ada dalam kolam. Dia pun pergi ke airport, beli tiket, naik flight. Naik flight. Ikan ni tengok dalam flight. Ni nama dia kapal terbang, ni orang tu, orang ni banyak orang sekali naik dengan dia penerbangan malam tu. Sampai KLIA. Tuan dia bawa pergi berjalan menara berkembar KLCC. Tengok. Ni pula Sunway Lagoon, Sunway Piramid, ada kepala singa, Kampung Baru, situ sini. Malam tu juga balik, naik flight. Sampai di rumah, buka balik botol ni, lepas balik ikan aduk dalam botol tadi. Jadi ikan ni bila masuk balik dalam kolam, dia teruja nak cerita pengalaman dia, hak tuan dia bawa dia tadi. Hampa semua tahu tak? Malam ni aku berjalan jauh sungguh. Biar betul hang ni. Jalan jauh lagu mana? Tuan kita masukkan aku dalam satu bekas, kemudian naik satu kenderaan. Nama kenderaan tu kapal terbang. Orang duduk dalam kolam tu, apa benda hang ni, kapal terbang mana? Sebab apa dia pening? Sebab lingkungan dan persekitaran mereka cuma tahu dan kenal apa? Mereka tahu kenal geng-geng ikan dalam tu. Mereka tahu batu-batu dan pasir haduk dalam kolam. Hak mereka tahu lumut. Hak mereka tahu rumpai. Hak mereka kenal pun kalau orang tuan kita seorang. Hak hari-hari duk main tengok, hak hari-hari duk bagi makan. Tu je. Tak percayalah.
Besar kenderaan tu, boleh muat dalam tu ratus-ratus. Aku ingat manusia ni tuan kita seorang. Bila aku naik dalam tu, ramai lagi orang yang macam tuan kita. Tuan kita rambut putih. Aku tengok orang duduk kerusi tu rambut hitam. Hak ni rambut koko, hak ni rambut kuning, hak ni rambut purple, hak ni macam anjing laut gerbang tu tak. Hak tu botak licin berkilat. Kulit tuan kita hitam-hitam. Hak ni putih menggebu, hak ni gelap gelemat, hak ni lagu tu, hak ni lagu ni, macam-macam pesen. Rupanya beramai lagi makhluk macam tuan kita. Tak percaya aku. Hak kita tahu tuan kita seorang, duk mari bagi makan ke, duk mari salin air ke apa pun. Ni hang kata ada lagi hak macam tu. Oh, ada makhluk lain. Lepas tu dia bawa pergi mana? PKL, ada menara berkembang, ada cerita semua. Agak-agak kawan-kawan ikan ni nak percaya tak? Nak percaya tak? Tak percaya. Kalaulah ikan tu dengan kodrat, dengan keupayaan sendiri, betul kalau tak mau percaya pun. Sebab kalau ikan tu dengan kodrat dia cuba lompat, kepek, jatuh tepi kolam tu. 2 minit, 3 minit, padam. Tapi ikan ni cerita, upaya dia sendiri ke tuan yang bawa? Tuan yang bawa. Dalam air juga, dalam bekas. Sebab tu aku boleh berjalan ni, tuan kita yang bawa. Jadi tak pelik lah. Kenapa teruja sangat nak cerita? Baki lagi, kamu percaya ke, kamu tak mau percaya ke, kamu pelik ke, kamu tak pelik ke, wahai kawan-kawan ikan. Aku cerita ni sebab benda ni benda sungguh. Aku lalu sungguh, pengalaman yang sungguh, cerita yang sungguh. Baki lagi, hampa nak percaya ke, hampa nak query ke, nak komen ke, ikut hampa. Tapi aku nak habaq, sungguh aku buat ni. Lagu tu lah, guru-guru dulu, dia buat kisah macam ni nak bagi faham. Allah yang memperjalankan. Jadi hak ni tuan tak balik lah. Memperjalankan asra. Kalimah asra ni ialah pada waktu malam. Asra tu sendiri berjalan. Dia termasuk dalam konteks timing. Asra tu sendiri berjalan sekali dengan timing waktu malam. Satu lagi kalimah sara. Asra berjalan malam, sara pun berjalan malam. Cuma ada khilaf. Kalau asra berjalan malam dalam konteks awal malam. Kalau sara berjalan malam dalam konteks di akhir malam. Okey. Bi'abdihi, memperjalankan malam tu siapa? Akan hambanya. Di sini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak sebut dalam ayat ni level dan kedudukan Nabi. Ayat ni tak datang asra bi rasulihi. Ayat ni tak datang asra bi nabiyhi. Dan ayat ni juga tak datang menceritakan khusus nama Nabi. Asra bi Muhammadin pun tidak. Tapi dia menyebutkan kedudukan Nabi di sisi Allah, iaitu Allah sebagai Tuhan dan Muhammad itu sebagai seorang hamba kepada Allah. Tak kiralah dia kedudukan dan level sebagai Nabi dan Rasul, nama dia Muhammad, dia tetap hamba kepada Allah. Ni satu penting. Sebab stigma dan skeptik manusia bila sebut perkataan hamba, kepala otak dia pergi ke lain. Sebab hamba bila disebut dalam kepala kita, apa itu hamba? Orang yang dipunyai, orang yang dimiliki. Ada tuan, ada majikan, yang boleh diperlakukan sesuka hati, yang boleh disuruh sesuka hati, yang boleh ditampak tendang sesuka hati. Skeptik hamba dalam kepala kita. Tapi hamba di sisi Allah adalah setinggi-tinggi kedudukan dan status, bukan main-main. Sebab apa yang kita hidup atas dunia sekarang ni, baik gelaran, kedudukan, nama dan sebagainya, itu adalah sesama kita dalam konteks keduniaan.
Apapun hakikat dia, semua adalah hamba. Contoh konteks nama Ali, Abu Bakar, Yusuf, Abu, Ihsan, Minah, Rohana, Rohani. Semua tu adalah nama yang membezakan. Hakikatnya kita semua adalah hamba Allah walau apa pun nama kita. Kedudukan dan level Presiden, Perdana Menteri, Menteri-Menteri yang berhormat, polis, bomba, penjawat awam, apa saja, tu yang membezakan kita kedudukan dan kerja atas dunia. Hakikatnya kita semua hamba Allah. Kedudukan kita dalam masyarakat, glamour, popular, viewer, follower, tak ada orang kenal, ramai orang kenal. Hakikatnya semua hamba Allah. Itulah kita. Termasuklah Nabi Muhammad, Rasul yang bernama Muhammad pun status dia hamba Allah. Tapi Allah dengan pengenalan yang sebenar, dia tak menceritakan tentang zat dia, tetapi dia nak suruh kita kenal dia dengan dua benda yang paling penting dan besar, iaitu nama dan sifat. Kalau siapa-siapa betul kenal, faham dan hayati, maka sudah cukup bagi dia untuk takut, untuk gerun, untuk gembira dengan zat yang bernama Allah ini. Sebab jenis jiwa manusia ni, nama tu bagi dia biasa, sifat bagi dia biasa. Dia nak kenal macam dia tengok abang kat depan ni, Allah ni lagu mana. Dia nak tahu seketui lagu ni. Tapi tak mungkin. Baik, Allah cuma perkenalkan apa? Nama. Sebab yang membezakan tu ialah nama. Faham tak kenapa?